Sebab saya kata saya hanya umur nak pergi kat dia. Sebab saya nak pergi lagi. Lepas pilihan raya 19. Habis anak saya dapat ijazah habis dalam tempoh 2 tahun lebih. Saya harap. Jadi tempat dia kita cakap sama lagi. Saya tengok lah kalau dia nak pergi kat dia. Pergi ngaji mungkin tidak ni kat dia. Saya tangguh bayar $9 tak? Tanah kalau beri $9 saya lah tuan. Bukanlah saya. Dia ni Indonesia lah kan. Indonesia kalau dapat juta $1 juta rupiah 330 kat dia juta. Tapi dia pergi jimat. Gaji pekerja di Indonesia restoran, gaji dia 300,000 bulan berapa? Dia kurang 210, 220 lah. Dia makan sebulan 300,000. Allah, saya dengar saja manusia tak bagi keistimewaan itu. Orang miskin, bila saya nak cari dana, saya nak pergi kat dia. Saya nak anak saya tu buat master di sana, supaya bahasa Arab dia meningkat. Aku pun perlu. Tak tahulah 2 tahun ke 3 tahun, nampak mantap balik itu, aku pun biasa lah. Hadirnya hadir mungkokek. Apa tahu mungkokek? Hadir mangkok. Aku pun nak cakap ni juga. Allah boleh satu dua hari sedekah kan. Kawan tu bunyi semua tu Syekh Muhammad Ibrahim. Orang tanya kan. Mudah-mudahan aku jadi seorang penghafal hadis. Mudah-mudahan. Tawabak ni tentu. Boleh ada hari. Nak debat. Berdebat dengan Dr. Adi Anafiu. Salah tak mau mengaku. Dr. Nafi itu bukan jalan-jalan orang lakukan BA, MA, PhD di Al-Azhar. Mulai tahu, direct lagi. Tak kut guru Islam. Dia ada BA, MA, PhD. Yang baru dia ada 2, BA, BI ya. Hadis tu abang tadi lah. Kalau ditakdirkan Nabi Musa hidup sezaman denganku, dia juga kena ikut syariat aku. Nak abang bagi syariat Islam sesuai dan kekal di sepanjang zaman. Segala tempat, segala zaman. Jadi macam mana kita duk ikut pula syariat, undang-undang yang dicipta oleh pemimpin kita. Rosak kita rosak. Rosak. Baik. Jadi kembali pada ayat tadi, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Kemudian mereka tidak ragu. Hasil keyakinan inilah mereka berjihad. Pertama, dengan harta benda. Sebab harta benda ni dia mula tarik. Sebab tu banyak ayat Quran tentang jihad. Dia mula amwal dulu, harta. Yang kedua, dia sanggup berjihad dengan nyawa. Jiwa dah. Macam orang cakap. Jihad menyebabkan kesusahan jiwa dan diri serta kematian. Tidak dibunuh pula. Tapi kalau keluarga kita yang memperjuangkan agama Islam, kita jangan meratapi kematian mereka. Mereka beliau. Tapi kena niat elok orang. Kalau saya pun niat kerana nak tunjuk berani, Nabi kata yang ni ahli neraka. Ahli neraka. Sahabat tengok berjuang ni, tempek poster atas. Mana bayang tak tak? Ini pun mangkuk aja juga. Itu yang kadang-kadang tersalah begini perjuangan Islam. Kita kawan-kawan kita je lah. Sebut saya. Semangat lah orang dia. Semayang tu semayang. Tak ada orang tu lewat sikit apa. Yang ni jaga disiplin kita. Hubungan kita dengan Allah memang betul. Lupa tu lain lah. Dalam Islam, dalam hadis semua 3 macam yang dimaafkan. Pertama, tersalah. Kedua, terlupa. Ketiga, terpaksa. Tapi tak terpaksa tu saya ada sedikit tanda tanya. Saya tak ada nak tanya oleh orang. Sebab dalam peperangan Badar,
ada orang Islam yang dipaksa. Bukan terpaksa, dipaksa. Kataan paksa ada enggak? Mereka lawan tentera Islam, meninggalkan mereka orang Islam. Mereka terbunuh dalam peperangan Badar. Mereka penghuni neraka jahanam. Sedangkan dalam hadis kata tersilap, terlupa, terpaksa. Tadi bukan terpaksa, dipaksa. Tapi paksa itu ada juga. Itu saya nak tanya mereka dulu. Sama atau tidak? Terpaksa, dipaksa lain tak? Terpaksa, dipaksa. Ammar bin Yasir. Dia terpaksa. Ni Ammar bin Yasir. Kata Ammar bin Yasir ni, bok-bok dia semua terbunuh. Banyak bok. Ammar bin Yasir. Itu apa yang betul-betul tu. Kita bila tak apa ayat Quran tu surah itu. Ayat yang di mana menyebut kisah Ammar bin Yasir. Oh, belakang. Surah ke-16 ayat 106 dia bilang. Dia ingat surah ke-6 ayat surah ke-16. Siapa yang kufur kepada Allah itu tidak dia beriman. Kecuali orang yang dipaksa. Ini dia guna pakai dipaksa. Sedang hatinya tenang, tentram dengan iman. Akan tapi siapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka asal mereka tersiksa kemurkaan dari Allah. Siapa yang dipaksa atau terpaksa tapi dia tetap beriman, tak mahu. Jadi ada benda-benda yang dimaafkan Islam. Baik, jadi maknanya ayat ni Allah sebut mereka sanggup jihad dengan harta dan nyawa mereka di jalan Allah. Mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi dua orang pengajaran. Yang ketiga, golongan syuhada mendapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pejuang-pejuang kita 13 orang yang terkorban di Mali. Angkara kezaliman UMNO dan Barisan Nasional sampai hari ini pun tak selesai kes dia. Tak tahu lepas syahid, lepas syahid pun kalau lebih korek no. Sebab mereka tak apa. Dia tak ada. Tidak dimandi, tidak dikapankan supaya pakaian itu menjadi saksi. Jadi tak siapa? Ini antara United Musyrikin atau Munafikin punya hal. Jadi golongan syuhada mendapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia ganjaran? Dua. Mendapat rezeki, makanan dan minuman yang lazat. Jangan minum, dia ayat tak? Dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh, yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Macam riak, kau makan riak tak? Rezeki yang layak bagi mereka. Kata Dr. Hamka, mereka hidup dalam satu alam yang wajib kita imani. Alam yang layak bagi mereka. Macam jin dan manusia, Allah bukan beza. Allah kata lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka ada mata, ada akal, tapi dia tak mau lihat, tak mau renung, tak mau fikir, tak mau faham. Makna manusia ada mata, manusia ada akal, jin pun ada akal. Akal sebab yang besar bagi dia. Sebab itu golongan syuhada ni tentang dia mendapat rezeki, makanan dan minuman yang lazat. Macam mana? Istimewa. Yang kedua, mendapat berita gembira, terhindar dari ketakutan dan kebimbangan. Apa dia tuan? Allah kan. Lepas tak ada hutang, selesai semua. Saya duduk tanya dia tu tak jumpa. Saya kan iblis dulu. Mana-mana aku. Lagi jumpa lah dia tanda. Dia berjuang jihad di jalan Allah. Bila
Sangkut dengan hutang, semua tergantung. Kita orang empat ni, kita orang lelaki buat buku 35 orang. Orang hutang kita tak apa. Kita hutang tak apa ya. Orang hutang kita ada sekejap. Sabak dah. Itu jumpa dah ni ada hutang sapu. Kita ada tu lantak dia. Ada abang aku alai tak bayar dah. Kan? Tapi kita hutang orang. Kan? Jadi saya jumpa adik tu, walaupun dia berjihad di jalan Allah, gugur sebagai syuhada, dia tertangkut bila ada hutang yang dibuat. Saya alhamdulillah mudah-mudahan berakhirlah episod hutang saya dengan ngezek. Saya punya doa lama tuan-tuan. Rupanya kita kena yakin yang Nabi ajak, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadad, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati al-layli wa qahri rijal. Ayat terakhir ni. Supaya kita terhindar daripada bebanan hutang. Dulu saya 20 doa ni, banyak hutang saya selesai, rumah selesai, hektar selesai. Yang ni saya buat dia saya boleh bayar bulan akhir. Lama-lama dia pecah nanti sampai bila saya tak bayar. Tak, balik, doa balik. Oh, Tuhan dulu empat kena yakin. Sebab doa ni, yang doa masuk. Yang ni memang sahih kan. Digalakkan, baca, selepas asap dan selepas subuh. Semua orang buat maksurat tu. Kalau kat kanan tak apa. Subuh ni adik doa. Jangan jadi orang yang lemah semangat, takut tak amno. Itu doa semua. Lemah, malas. Termasuk bebaskan kita daripada bebanan hutang. Saya punya episod saya sudah berakhir. Bulan Ramadan itu Allah Tuhan tak cerita lah kita punya yakin. Sebab kita sebut nama kita semua nombor 4. Kalau Allah letak bila kalau tak, kita nombor 4. Hubungan dengan Tuhan ni. Hari itu saya duduk, saya mula balik doa ni. Untuk ingat sampai bila ni aku duduk berjuang Islam ni, aku tak mengampuk dengan hutang. Walaupun saya duduk bayar lah. Setiap bulan, sepanjang hayat. Katanya begitu. Bulan Ramadan tu, ya Allah, aku taklah pulang, aku tak settle semua. Saya pergi ceramah. Ada hamba Allah seorang punya main awal. Dia main awal ke surau. Dia nak tidur. Surau saya nak buat ni tempat dia lah. Tengok dia. Jumpa surau tu. Mesti hantar beli telur sikit ni. Anak nak settle hutang nak tengok tak mau lama-lama. Pula kita kena cari orang yang bidang tu. Tak, saya tak bidang tu. Kawan main nak tidur awal. Nak rehat. Dia nak kira cari hidup. Dia tu memang bidang dia. Dulu dia buat nombor 1 bidang tu. Allah Tuhan. Dalam bulan Ramadan saya kata ni kerja Tuhan. Dia pun dia tak nak main surah Allah. Hari tu penat nak main awal, nak main nak tidur. Bukan kata Quran. Jumpa tersiap ni, tembak. Okay? Dia pun telefon. Saya kata saya tangguh bayar sekian banyak. Tutup kes, saya tak mau hutang. Sebenarnya saya tak hutang. Habis dah. Tapi sampai depan nak tunjuk riba-riba tu. Kan? Alhamdulillah berdoa Quran. Yang majikan bersetuju dengan cadangan Tuhan untuk melunaskan semua hutang dengan bayaran RM5,000. Aku bagi sekali saya kalau tak ada hutang apa. Lembu kat dia ini. Itu kita kata kena yakin tau. Kena yakin. 3 kali lagi tutup semua apa? Kena sakit jatuh. Ni nak